Okey. Baik. So kita nak lihat berkaitan dengan bank perdagangan. Sebelum ini kita telah mempelajari, okey, kalau kita ulang balik apa yang telah kita pelajari dalam bab 3 ini ya. Sebenarnya kita telah banyak belajar tentang bab 3 ini, iaitu berkaitan dengan sistem keuangan. Okey, sistem wang, sistem perbankan dan juga wang bank dan juga pendapatan individu. So kita telah lihat wang tu sebagai alat komoditi, okey, yang boleh diterima umum dan juga sebagai alat perantaraan pertukaran barang. Dan kita telah belajar tentang ciri-ciri wang, ya, ciri-ciri wang, okey, yang mesti diterima umum, penawaran terhad, kestabilan nilai dan banyak lagi. Kemudian kita telah lihat jenis-jenis wang, ada duit shilling, ada wang kertas, ada deposit semasa. Kemudian kita telah lihat perbezaan-perbezaan dia. Kemudian kita telah lihat fungsi wang. Fungsi wang ada 4, iaitu antaranya alat perantaraan pertukaran, alat ukuran nilai, alat bayaran tertunda dan juga alat simpanan nilai. Okey, 4. Kemudian kita telah lihat kebaikan sistem wang berbanding sistem barter. Sistem barter ialah sistem tukar barang. Kita telah lihat yang itu. Dan baru-baru ini kita telah lihat fungsi bank pusat. Fungsi bank pusat, di mana kalau kita lihat fungsi bank pusat ini, okey, kalau kita lihat iaitu berkaitan dengan Bank Negara Malaysia, di mana Bank Negara Malaysia ini mengeluarkan mata wang, okey, mengawal kestabilan nilai mata wang, begitu juga untuk mewujudkan sandaran minimum, okey, mengawal inflasi, jurubank kepada kerajaan, okey, dan juga jurubank kepada bank-bank perdagangan, dan juga mengawal kestabilan ekonomi. Dan hari ini kita nak lihat fungsi bank perdagangan. Apa itu bank perdagangan? Baik, bank perdagangan sebenarnya adalah bank-bank komersial yang kamu lihat di luar tu. Maybank, CIMB, okay, Public Bank, Bank Muamalat, Bank Islam, tu semua bank perdagangan. Dan apakah tugas-tugas dia? Fungsi-fungsi dia ada 5, iaitu menerima deposit, memberi pinjaman, menyediakan kemudahan pembayaran, menguruskan pertukaran asing dan juga ada perkhidmatan sokongan lain. So kita nak lihat tentang perbezaan bagaimana bank menerima deposit. So ada yang mungkin bertanya, cikgu, apa itu deposit? Deposit ni sebenarnya adalah simpanan wang. Maknanya deposit itu adalah wang yang diterima. Itu dipanggil deposit. Dan kalau bank dia terima deposit melalui 3 akaun. Dia akan buka 3 akaun. Iaitu yang pertama akaun simpanan, yang kedua akaun simpanan tetap dan yang ketiga akaun semasa. So kita nak lihat dulu akaun simpanan. Kita lihat di sini ya. Akaun simpanan. Kalau kita lihat sini, akaun simpanan ataupun saving account sebenarnya adalah kalau kita lihat ini, jumlah simpanan minimum dia lebih rendah. Maksudnya apa tahu? Iaitu kalau kamu nak buka akaun, simpanan dia, kamu kena mulakan simpanan dengan modal paling rendah RM10. RM10 tu di mana? Di BSN. BSN memang menyediakan kemudahan nak buka akaun paling rendah RM10. Tapi kalau biasanya kalau macam bank CIMB ataupun bank Maybank, paling sedikit kamu nak buka akaun kena bermula dengan RM250. RM250 akaun simpanan. Itu sebab itu jumlah simpanan minimum lebih rendah. Kamu boleh mulakan akaun itu dengan RM250 saja. Dan faedah yang diberikan lebih rendah berbanding akaun simpanan tetap. Tujuan diletakkan faedah tu adalah untuk menarik minat para penyimpan untuk simpan di akaun bank itu. Sebagai contoh,
kalau katakan Maybank, dia menyediakan simpanan ataupun menyediakan akaun-akaun ini, akaun simpanan dengan faedah simpanan itu adalah lebih kurang 0.5% setahun. 0.5 0.5 biasa 0.3, 0.5 macam itulah. Contohnya, kalau katakan kamu simpan RM100, kalau katakan kamu simpan RM100, cukup setahun, okey, kamu akan menerima faedah. Faedah dia RM100 darab dengan 0.5%. Berapa tu agaknya? Kalau RM100, kalau 1%, okey, baru berapa? Kalau 1% baru RM1. Baru RM1. Kalau 0.5%, maknanya kamu dapatlah untung 50 sen. Jadi kalau katakan kamu biarkan duit tu RM100 sampai setahun, lepas tu nanti kamu akan tengok setahun itu kamu akan dapat apa tahu? Ada peningkatan lah, iaitu RM100 50 sen. Oh, mana 50 sen datang? Oh, faedah yang diberikan oleh bank. 50 sen. Okey. Faedah lebih rendah. Dan kenapa bank berikan macam tu? Sebagai sebagai membahagikan keuntungan berdasarkan kadar faedah yang diberi itu. Itu kadar keuntungan yang diberi kepada para pemegang akaun simpanan. Dan kelebihan akaun simpanan ini ialah kamu boleh mengeluarkan wang. Wang simpanan itu pada bila-bila masa, sama ada di counter bank atau buku simpanan ataupun mesin ATM. Auto teller machine tu. So boleh keluarkan wang pada bila-bila masa, dan pendeposit ataupun penyimpan macam kamu penyimpan akan diberi satu dokumen buku bank ataupun penyata bank. Tapi tu dulu. Sekarang ni kalau tak silap cikgu, tak ada lagi dah buku bank. Tak ada lagi. Sekarang ni diberikan secara dalam bentuk PDF dalam email kamu. Dia akan emailkan kamu, ini adalah penyata bank untuk kamu. So itu sekarang lah. Dan dia kurangkan penggunaan kertas kan. Dan kelebihan akaun simpanan iaitu ada kemudahan pembayaran bil. Bukan, penyata tu bukan resip. Penyata tu adalah satu bank statement. Bank statement yang menyatakan berapa hari bulan kamu dah masukkan duit, berapa hari bulan kamu cucuk keluarkan duit, kemudian berapa hari bulan masuk duit, keluar duit, masuk duit, keluar duit, sampai baki bulan tu berapa. Itu penyata bank. Ataupun bank statement. Nampak tak? So itu adalah dikatakan sebagai penyata bank. Resit beza. Resit ni sebenarnya adalah apabila kamu melakukan pembayaran. Bila buat pembayaran, pihak yang menerima pembayaran tu akan memberi resit. So resit lain. Resit tu adalah bukti pembayaran. So itu beza penyata bank dengan resit. Baik. So kalau kita lihat kemudahan pembayaran yang disediakan iaitu kemudahan pembayaran bil. Kamu boleh bayar bil dekat akaun tu melalui akaun tu. Boleh bayar ansuran kereta. Giro maknanya boleh keluarkan duit melalui giro. Perbankan internet maknanya ada kita kata sebagai internet punya financing ataupun internet banking, itu pun kamu boleh dapat. Dan juga diberikan kad ATM untuk kamu cucuk dan keluarkan duit. So itu di mana? Itu semua di akaun simpanan. Berbeza dengan akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni yang dikatakan tetap kerana apa tahu? Kerana wang tidak boleh. Wang kamu kalau kamu simpan kat sini tidak boleh dikeluarkan sebelum tempoh matang simpanan. Ataupun mungkin kalau kamu keluarkan juga, kalau kamu keluarkan juga sebelum waktunya, sebelum tempoh matang simpanan itu, faedah tidak akan dibayar jika pemegang akaun mengeluarkan simpanan lebih awal. Nampak tak? So simpanan tetap ni dia ada penetapan. Kamu nak simpan berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Biasanya sampai 12 bulan lah.
Biasanya sampai 12 bulan. Dan lagi lama kamu tetapkan simpanan itu, tempoh simpanan itu, lagi tinggi interest dia, lagi tinggi kadar faedah, kadar keuntungan yang diberikan oleh bank kepada kamu. Contohnya, kalau katakan kamu simpan, kita nak ambil mudah, kalau kamu simpan untuk selama 3 bulan, dia akan berikan 1% daripada simpanan kamu. Kalau kamu katakan simpan untuk 6 bulan, diberikan tinggi lagi 1.5%. Kalau kamu simpan 9 bulan, diberikan 2%. Kalau kamu 9 panjang lagi, 12 bulan, dia akan berikan 2.5%. Untuk apa? Untuk menarik minat kamu untuk menyimpan di akaun simpanan tetap. Dan faedah yang diberi, okey, nampak tak ni? Faedah yang diberi lebih tinggi mengikut tempoh simpanan. Lagi lama kamu simpan, lagi tinggi faedah dia. Tetapi jumlah simpanan, okey, jumlah simpanan minimum adalah lebih tinggi. Okey, baik. Ada yang tanya, cikgu, yang ASB tu under akaun apa? Okey, ASB tu adalah kita katakan akaun simpanan pelaburan. Dia pelaburan. Dia akaun simpanan pelaburan, iaitu untuk investment. Investment ni dia macam simpanan tetap juga. Dia hampir sama macam simpanan tetap. Dia hampir sama. Cuma dia akan ikut kadar keuntungan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebab ASB bukan ASB sebenarnya bank hanya menjadi pemudah cara. Okey, tetapi ASB tu akan dibuka untuk pihak kerajaan, bukan pihak bank. Dan ASB tu, Amanah Saham Bumi Putra tu adalah akaun pelaburan. Ya, akaun pelaburan. So yang ini akaun simpanan tetap yang dibuka oleh bank itu sendiri. Dan jumlah simpanan minimum tinggi. Biasanya minimum dia adalah lebih kurang kalau tak silap cikgu 5,000 rasanya. 5,000. Sebab apa? Sebab dengan 5,000 kamu akan dapat pulangan faedah yang lebih tinggi. Contoh, kalau katakan 5,000, okey, kamu dapat 1%, 3 bulan 5,000 1%. So bermakna kamu situ dapat apa? Okey, bukan dapat 50, dapat 1% berapa RM50. 1% RM50 daripada RM5,000. 1% RM50. Kan? Tetapi kebiasaannya orang tak akan simpan RM5,000 lah. Akaun simpanan tetap ni, kalau kamu ada duit banyak. Contoh kalau katakan kamu ada duit dalam 1 juta. Okay. 1 juta kamu simpan dalam akaun simpanan tetap ni. Okay. Kemudian kamu simpan dalam akaun simpanan tetap ni, kamu simpan dalam 12 bulan. 1 juta katakan dia punya kadar faedah 2.5%. 2.5% darabkan dengan 1 juta, dia bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 2.5% lebih kurang dalam, kalau 10% 100,000, kalau 2.5% 25,000 setahun. 25,000. Kamu simpan 1 juta, setahun kamu dapat 25,000. 25,000 kalau kamu bahagikan 12 bulan, kamu dapat lebih kurang dalam 2,000 sebulan. 2,000 sebulan 2,000 sebulan boleh relax boleh relax. Boleh bayar duit kereta kan. Simpan 1 juta kat situ, cukup tahun ambil 25,000 buat bayar duit kereta. Macam itulah. Itu permainan orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang dalam akaun simpanan tetap. Okey. Jadi kalau kita lihat faedah dia lebih tinggi, dan pendeposit dia takkan beri buku bank, tapi orang-orang yang deposit ini akan diberi dokumen sijil simpanan tetap. Dan sijil ini boleh dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank. Untuk mendapatkan pinjaman bank, kamu boleh buat sijil ini sebagai satu cagaran. Tetapi tidak ada kemudahan yang disediakan
Kamu tak boleh cucuk duit suka-suka hati daripada akaun ni. Akaun ni memang keras. Memang keras kat situ. Keraslah kat situ. 3 bulan kamu tetapkan, 3 bulanlah keras. 6 bulan kamu tetapkan, 6 bulanlah keras. Okay, itu CJR kita kata sebagai akaun simpanan tetap. Berbeza dengan akaun semasa. Akaun semasa, ya keras. Maknanya kamu tak boleh cairkan dalam tempoh, sebelum tempoh matang. Kamu tak boleh cairkan. Ya. Okay. Baik. So, yang ketiga, akaun semasa. Akaun semasa ni, jumlah simpanan minimum lebih tinggi daripada akaun simpanan. Itu lebih tinggi daripada akaun simpanan. Akaun semasa ni, kalau nak buka, minimum biasanya RM1,000 di bank-bank biasa. Kalau di Maybank dekat RM2,000 untuk buka akaun semasa. Dan akaun semasa ni, bank tak bagi apa-apa kadar keuntungan. Dia tiada faedah simpanan. Kamu simpan memang tak ada faedah. Maknanya tak bermanfaat, tetapi tidak memberi keuntungan lah sebenarnya. Tak beri keuntungan. Tetapi malah kamu dikenakan charge perkhidmatan. Okay. Dan wang still boleh dikeluarkan pada bila-bila masa, sama ada menggunakan cek ataupun kad ATM. Boleh guna cek, buku cek. Hanya akaun semasa sahaja orang-orang yang mendepositkan tu ataupun pendeposit akan diberi dokumen buku cek. Buku cek. Cikgu ada buku cek sebenarnya. Oh, ada dalam kereta. Cikgu ada buku cek dalam kereta. Okay. So buku cek tu tulis amount dia, okay, koyakkan, bagi kad orang untuk kita bayar. So itu pendeposit diberi dokumen buku cek. Dan kemudahan yang disediakan ni adalah sama dengan pemegang akaun simpanan. Maknanya boleh buat bayar bil, bayaran ansuran, perbankan internet, semua ada. Okay. Yang berbeza cuma apa tahu? Okay. Yang berbeza yang ini, take note ya. Take note tentang perbezaan akaun semasa. Akaun semasa ada kemudahan overdraft. Dan juga ada kemudahan cek. Ada dua ni. Buku cek dan kemudahan overdraft. Nampak tak? Okay. So, baik. Ada apa-apa soalan tentang ketiga-tiga akaun ni? Mungkin ada yang confused, mungkin ada yang tak faham. Akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Okay. Baik, Syimet tanya, apa itu overdraft? Okay, baik. Bagus soalan tu. Okay, tak ada soalan lain Cikgu akan terus proceed ke seterusnya Tak ada cikgu. Alright, baik Dina. Akaun mana yang lagi berbaloi kalau nak simpan duit? Okay. Dia tengok bergantung kepada kamu punya matlamat simpanan. Kalau kamu punya matlamat ataupun objektif ataupun tujuan kamu simpan duit tu adalah supaya duit kamu tersimpan dan kamu boleh senang nak cucuk duit apa semua, keluarkan duit, itu akaun simpanan. Tapi kalau kamu fikir nak simpan duit tu untuk dapat keuntungan daripada bank, maka akaun simpanan tetap lebih baik. Kalau nak simpan untuk untung, akaun simpanan tetap lebih baik. Cuma tak boleh keluar lah. Okay. Yes. Itulah perbezaan antara akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap. Akaun semasa itu bukan tempat untuk kamu simpan duit. Akaun semasa sebenarnya adalah tempat untuk kamu letak duit dan juga kamu boleh keluarkan untuk bayar menggunakan buku cek pada bila-bila masa. Baik, soalan Syimir. Lepas orangnya tu meninggal dunia, okey, duitnya pergi mana? Okey. Baik, seandainya seseorang itu meninggal dunia, maka duit itu, akaun itu akan di-freeze ataupun akan dibekukan. Sehingga waris menunjukkan surat kematian dan juga akan menunjukkan surat iaitu daripada amanah raya, iaitu surat kita kata sebagai surat pembahagian harta. Dan ada tanda tangan apa semua,
Dan surat itu menunjukkan duit itu perlu pergi ke mana. Sama ada pergi ke akaun orang lain ke, akaun adik ke, akaun anak ke, akaun apa semua. So itu prosedur dia. Okay. So kalau student guna akaun simpanan sahaja. Guna akaun simpanan saja, akaun biasa saja. Sebab nak simpan duit kan. Itu perbezaan dia. Baik. So bagus soalan-soalan itu, okey. Dan juga okey. Letak dalam peti ais, tak ada orang nak letak dalam peti ais dia. Okey. Baik. Letak 10 bilion. Ya, betul Samuel. Kalau letak 10 bilion dalam bank, bank akan bagi faedah ke? Bagi. Kan? Tetapi kalau amount yang terlalu banyak ni, luar biasa ni, 10 bilion lah contohnya, bank negara akan call kamu dulu tahu. Bank negara, bukan bank perdagangan. Bank negara akan call kamu dulu. Dia akan tanya, daripada mana duit ni? Kamu buat bisnes apa? Dah bayar cukai belum? Sebab itu, okay, duit yang banyak-banyak ni, okay, kamu kena hati-hati kalau nak simpan ya. Dia kena ada had dia. Even cikgu sendiri pun kena tahu. Cikgu sendiri pun kena tahun lepas. Semasa PKP, okay, bulan ke-6 ke bulan ke-7, okay, tiba-tiba akaun cikgu, akaun simpanan tau. Akaun simpanan kena freeze. Orang nak bayar tak boleh masuk, nak bayar orang tak masuk. Kenapa ni? Kan, cikgu call bank. Kan? Bank kata apa? Okay, encik nak tanyalah, encik sebenarnya buat apa? Encik buat bisnes apa? Bisnes online apa? So cikgu cakap lah, sebenarnya saya buat kelas online. Tapi bila PKP ni ramai pelajar masuk. Oh ya ke? Oh, sebab dia luar biasa. Dalam seminggu tu, okay, hari-hari masuk 2,000, 2,000, 1,000, 2,000, 1,000, hari-hari. Ya, dia ingat kita mungkin buat bisnes haram lah apa semua kan. Ya, macam scammer lah. Betul. Dia takut cikgu scam orang ke apa ke kan. Jadi cikgu dah cakap macam tu lah. Dia kata, oh kalau macam tu encik kena datang ke bank. Untuk apa? Buka akaun semasa. Okay. Okay, buka akaun semasa. So cikgu terpaksa lah buka akaun semasa, buka under company. Jadi barulah dia benarkan. Dia macam tu ya. Dan akaun yang cikgu yang freeze tu telah dia unfreeze-kan semula lah. Dia unfreeze-kan semula lah. Setelah dia berpuas hati dengan penjelasan tu lah. Okay. So itu baru macam cikgu. Belum lagi. Betul. Sampai macam tu betul. Jadi jangan bercita-cita nak jadi scammer kan tak pasal-pasal kamu kena. Okay, baik. Kita lihat okey seterusnya. Okey, aktiviti iaitu aktiviti yang pertama tadi iaitu memberikan kemudahan akaun, 3 jenis akaun simpanan, simpanan tetap dan juga akaun semasa. Yang kedua, memberi pinjaman ataupun pembiayaan. Ini memang aktiviti utama bank. Memberi pinjaman atau pembiayaan. Melalui cara apa? Cara yang pertama iaitu dikatakan sebagai overdraft. Baik, apa itu overdraft? Overdraft ni ialah kemudahan yang disediakan kepada pemegang akaun semasa sahaja. Yang guna buku cek tu, kemudahan ini diberi kepada pemegang akaun semasa ini saja untuk mengeluarkan wang lebih daripada baki simpanannya berdasarkan had yang telah ditetapkan oleh bank. Okay. So dan ianya boleh dipohon oleh pemohon, boleh diminta oleh pemegang akaun semasa sahaja dan pinjaman ini adalah pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh sebagai contoh. Okey, cikgu ada company. Okey. Balance dalam akaun ada 5,000. Katakanlah cikgu nak buat pembayaran. Okey, 5,800. Tak cukup RM800. So cikgu boleh buat apa? Cikgu pemegang akaun semasa cikgu boleh call bank, cikgu tanya dia, okey, nak tanyalah, okey, saya punya overdraft berapa banyak had yang boleh ditetapkan oleh bank? So bank kata apa?
Oh tuan, untuk akaun semasa tuan, okey, hard overdraft tuan adalah 3,000. Oh, maknanya boleh pinjam sampai 3,000. Ya. Overdraft itu kami boleh boleh tolong bantu tuan iaitu sebanyak 3,000. Okey, tak apalah, saya nak perlukan RM800 je lagi. Saya nak berbayaran ni 5,800. So saya nak pakai 800 je. Jadi bank kata okey boleh. Okey, dia kan kata apa? Okey, cikgu tolong keluarkan cek, tulis kat situ 5,800. Bayar je kat dia. Lepas tu cikgu cakap apa? Akaun bank, akaun saya cuma ada 5,000 je. Tak apa, 800 lagi kami akan tambah. Itu sebagai overdraft. Nampak tak kemudahan tu? Mudah untuk para peniaga yang tiba-tiba short duit kan. So boleh mohon overdraft. Okey, untuk bayar lebih daripada baki akaun yang kita ada. So itu kemudahan dia. Itu overdraft. Ingat overdraft ni means bank tolong. Bank tolong. Okey, bank yang tolong. Cuma pinjaman ini ada kelebihan dia, ada keburukan dia. Jom kita tengok dulu. Baik. Kelebihan dia, kebiasaannya pinjaman yang 800 tu pinjaman itu tidak memerlukan apa-apa cagaran ataupun penjamin. Kamu tak perlu berikan apa-apa untuk dicagarkan, okey, ataupun kamu perlu cari orang untuk menjamin kamu, tak perlu. Bank memang luluskan. Itu kelebihan dia. Yang kedua, boleh keluarkan wang mengikut keperluan. Keperluan berapa? 5,800 ni kan. So boleh keluarkan 5,800 walaupun okey dalam akaun cuma ada 5,000 saja. Nampak tak? Itu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Kemudian dikenakan faedah. Pinjaman tu ingat RM800 tu ada faedah dikenakan faedah untuk jumlah yang digunakan saja. Bank bagi cikgu keperluan untuk apa? Boleh mendapatkan overdraft 3,000. Tapi cikgu kata apa? Saya nak pakai 800 je. So, faedah itu akan dikenakan kepada 800 tadi bukan yang 3,000 tu. Kepada 800 iaitu jumlah yang digunakan sahaja. Maksudnya dengan kemudahan ini boleh digunakan oleh para peniaga yang menghadapi masalah aliran tunai. Untuk contohnya untuk bayar gaji ke, untuk sewa ke atau membeli stok ke. So ini telah membantu para peniaga. So banyak kelebihan dia. Namun kekurangan dia kena ingat iaitu dikenakan faedah yang tinggi. Faedah overdraft, okey, setakat yang cikgu tahulah faedah overdraft ni dia kira per hari. Contoh 800 dikenakan faedah 5%. 5%. 8 kali 5 maknanya RM40. RM40 maknanya sehari kamu lambat bayar RM40 charge. 2 hari kamu bayar, dia tambah lagi jadi RM80. 3 hari kamu lambat bayar, tambah lagi RM120. Yes, itu overdraft. Kenapa macam Alung je? Yes, memang macam tu. Sebab tu kalau boleh orang tak nak pakai, tak nak pakai overdraft. Kalau boleh orang tak nak pakai overdraft. Sebab apa? Dia punya charge tinggi. Yes. Jadi dikenakan faedah yang tinggi mengikut hari. Kalau bulan sanggup lagi. Ini hari tau. Itu kekurangan overdraft. Okay. Dan satu lagi, kemudahan overdraft ini bukan semua pemegang akaun semasa yang ditawarkan. Bukan semua. Dia very selected. Selected tu macam mana? Orang tu, katakan peniaga itu memang bulan-bulan income dia memang cantik. Kemudian yang kedua, kalau bil-bil apa semua, selalu bayar on time. Jadi orang-orang macam ni barulah bank boleh offer overdraft. Kalau kamu jenis, ada bulan kosong, ada bulan naik 3,000, ada bulan naik 20,000, ada bulan naik turun kosong balik, bank tak bagi. Bank tak bagi. So bukan semua pemegang akaun semasa yang ditawarkan kemudahan ini. Dan
ada had tertentu yang telah ditetapkan. Maknanya kamu boleh pinjam tu pun ada had dia. Macam cikgu tadi, iaitu macam cikgu tadi diberi kemudahan sebanyak 3,000 je. Kalau kita kata kita ada 5,000 tapi nak bayar 9,000, kita tak cukup 4,000. Bank kata apa? Oh, tak boleh, limit 3,000 je. Dia ada had yang telah ditentukan. So itu overdraft. Okay. So clear overdraft, sebab soalan overdraft ni pernah ditanyakan dalam soalan struktur ya. Sebab tu kamu kena clear betul-betul. Okay, overdraft okay. Itu overdraft. Dan kalau ada yang kata kenapa macam Along je? Kamu tak tahu ke memang bank macam Along lah. Memang bank macam Along. Bukan bank macam Along, Along macam bank. Sebab Along tiru bank. Kan dia berikan pinjaman, kemudian dia kenakan charge yang tinggi. Sama je. Cuma bank dia gunakan bank dia guna ikut law. Dia guna ikut peruntukan dan peraturan yang telah ditetapkan. Alung tak, Alung suka-suka hati. Okey, baik. Itu kemudahan overdraft. Itu yang pertama. Yang kedua, memang produk utama bank ialah pinjaman. Ini produk utama bank. Okey, pinjaman. Kalau orang tanya macam mana bank boleh kaya? Loan. Memang loan. Okey, memang loan. Kalau macam tu baik pinjam Along, Along boleh bincang. Edina, Along memang boleh bincang, tetapi bila on time kamu bayar, okey, tak boleh bincang dah. Dia paksa kamu bayar macam mana pun. Siap dia bagi ugut lagi. Dia ugut Along dia ugut. You tak bayar ini sampai ini malam, I bagi you sampai ini malam, you tak bayar, okey, you siap. Nampak tak? Dia punya ugut tu kan, kau tak boleh tidur malam tu. Mau bunuh diri. So bagi cikgu senang ceritalah. Jangan pinjam. Okey, satu habit yang baik, mulakan saving sekarang. Nanti kalau ada apa-apa kamu nak beli, gunakan duit yang ada je. So jangan meminjam-minjam, jangan. Okey, semuanya ada interest. Jangan meminjam. Kalau nak juga beli sesuatu, kumpul duit sendiri. Kumpul duit. Lagi puas hati. Betul, banyak orang pinjam kad Along sebab bank susah nak bagi loan. Betul. Sebab bank, kalau dia nak bagi loan, dia akan tengok orang tu mampu tak bayar balik atau tidak. Orang tu mampu tak untuk bayar balik atau tidak. Itu baiknya bank. Kalau dia tengok orang tu tak mampu, dia tak bagi loan. Dia akan tengok gaji kamu mungkin 1,000 je. Nak pinjam, okey, 10,000. Dia tengok balik bulan-bulan kamu, tak boleh ni. Tak boleh. Awak tak boleh pinjam. Bukan kami tak nak bagi pinjam, tapi nanti kamu tak mampu bayar. Nampak tak? Bank ada pertimbangan dia. Tapi kalau Along tak. Along ni dia akan tengok, okey, you kerja apa? You kerja ini semua. Mau pinjam berapa? Okey, 5,000. Okey, boleh. Kasih angkat. Cukup time, you kata boleh bayar, mana? Asal tak bayar? Oh, bos, saya tak ada duit lagi lah kan. Apa kata ada duit? Itu hari cakap, you kata boleh bayar kan? Sekarang saya mau sekarang bayar. Tak ada janji apa semua. You sekarang bayar. You itu hari kata ini hari bayar, you hari ini bayar. Ugut. Okay. Kenapa cikgu tahu? Cikgu dulu, bukan cikgu jadi Along. Cikgu pernah ada company besar. Cikgu pernah ada company. Cikgu adalah CEO. Untuk selama hampir 4 tahun. 5 tahun. Cikgu CEO untuk company cikgu sendiri. CEO. Ada satu masa, bisnes cikgu naik. Ada satu masa bisnes cikgu turun. Bila cikgu turun, bisnes cikgu turun, cikgu perlukan loan. So, kita tak dapat loan daripada bank, kita terpaksa pinjam dengan Along. Pinjam dengan Along. So, itulah pengalaman yang mengajar cikgu. Alhamdulillah, cikgu tak ada lagi terbabas untuk bayar loan, tapi cikgu dapat duit terus bayar loan, tutup habis, tak nak lagi loan. Cikgu tahu sebab apa? Dia tak bayar, dia akan ugut kita.
Dia akan call phone kita sampai 100-200 kali. Nampak dia punya ugut. Dan Irina Sofia tanya, okey, cikgu berniaga apa? Okey, satu ketika dulu cikgu adalah cikgu ada company yang supply, okey, supply barang-barang untuk kerajaan. Dan cikgu ada 2 kontrak. Cikgu sebenarnya ada banyak. Cikgu pernah dapat sampai 5 ke 6 kontrak kerajaan yang total jumlahnya bernilai hampir dekat 4 juta. Hampir 4 juta. Okey. So hampir 4 juta. So tahun 2019 sebelum COVID-19, so cikgu tamatkan semua kontrak-kontrak, dah selesaikan semua kontrak-kontrak, cikgu tak sambung lagi, cikgu tak nak. Okey, dan cikgu nak down balik. Okey, so cikgu nak start balik. So cikgu mengajar je, cikgu tak nak lagi buat company-company macam tu. Sakit kepala, penat. Okey, so itulah yang berlaku. Sebab tu cikgu tahu pinjaman ni apa semua kan. Cikgu tahu. Alright. So kita lihat, okey, bentuk-bentuk pinjaman. Okey, pinjaman ni, okey, kalau kita lihat iaitu ada pinjaman peribadi, okey, maknanya personal loan lah, dipanggil personal loan, pinjaman bercagar, pinjaman kenderaan iaitu pinjaman untuk membeli kenderaan, sewa beli, pinjaman kad kredit. Kad kredit tu pinjaman, jangan suka-suka hati fikir kad belanja, tak. Itu kad hutang. Dan juga mendiskaunkan bil pertukaran. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ni ataupun loan, okey, personal loan, boleh dimohon oleh individu berumur 18 tahun ke atas yang mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Maknanya kamu ada fixed income. Contohnya mungkin selepas umur kamu SPM, kamu umur 18 tahun, kamu bekerja dengan, okey, contohnya bekerja dengan syarikat Lazada. Okey, syarikat Lazada, dapat gaji 1,800. Tiap-tiap bulan 1,800, itu pendapatan tetap. Maka bank akan offer kamu untuk buat loan. Sebab apa? Kamu dah layak ada sumber pendapatan tetap. Itu satu. Kalau berniaga tak dapat Kalau berniaga tak dapat. Sebab berniaga ni income dia turun naik. Okey. Dan biasanya pinjaman peribadi ni adalah pinjaman jangka pendek. Maknanya pinjaman yang tak lama untuk membiayai kos pendidikan ke, untuk beli barang tahan lama seperti perabot ke ataupun komputer. Dan biasanya pinjaman ini tak banyak pun, biasanya lebih kuat pun 10 ke 20 ribu je. 10 ribu atau 20 ribu ringgit pinjaman ini. Dan pinjaman loan ini ataupun pinjaman peribadi ini, personal loan ini tidak memerlukan cagaran tetapi memerlukan seorang penjamin. Tak perlu letak apa-apa cagaran tetapi perlu ada seorang lagi yang kamu bawa untuk sebagai guarantor ataupun penjamin. Dan kadar faedah ataupun interest dikenakan ke atas keseluruhan pinjaman yang diluluskan. Guarantor. Guarantor. Apa tu? Penjamin. Kalau jamin, guarantee. Kalau penjamin, guarantor. Penjamin ni tujuan apa tahu? Okey, dia akan bagi tahu bahawa okey, saya jamin bahawa dia ni akan bayar loan ini. So dia penjamin. Kalau dia tak bayar, saya yang kena bayar. Itu bahaya jadi penjamin. Yes. Bahaya jadi penjamin. So jangan jadi penjamin. Jangan. Okey. Baik. Itu pinjaman peribadi. Pinjaman bercagar pula, kalau kita lihat, adalah pinjaman untuk membeli aset tetap atau hartanah seperti rumah dan tanah, dan ianya adalah pinjaman jangka panjang. Okey, jangka panjang, dan peminjam diminta mencagarkan hartanya kepada pihak bank untuk memperoleh pinjaman tersebut. Okey. Pinjaman ini memang kita kata pinjaman bercagar ini, okey, kita lihat di sini pinjaman untuk membeli aset tetap atau hartanah atau seperti rumah dan tanah, dan dia pinjaman jangka panjang. Jangka panjang ini biasanya mengambil 30 tahun. Okey,
sampai 30 tahun. Sebab tu jangka panjang. Okey. Dan peminjam diminta mencagarkan hartanya kepada pihak bank untuk memperoleh pinjaman tersebut. Sebagai contoh, katakanlah katakan kamu ada rumah. Kemudian kamu nak beli rumah yang lain. Kamu nak beli rumah lain, okey, dan tapi bila nak beli rumah lain itu, bank akan kata apa? Nak beli rumah lain boleh, tapi kamu kena berikan cagaran. Cagarannya apa? Rumah yang lama tu. So kamu kena berikan kita kata sebagai surat rumah tu, ataupun kita kata sebagai surat tanah ataupun surat rumah tu kepada bank, okey, dan bank akan simpan itu sebagai cagaran. Kalau katakan kamu tak dapat bayar loan untuk rumah baru tu, so rumah lama itu akan dijual oleh bank sebagai nak cover hutang itu. So itu cagaran. So kalau kita lihat kadar faedah, okey, dikenakan ke atas keseluruhan pinjaman yang diluluskan. Jika anda gagal membayar balik pinjaman, mengakibatkan harta yang dicagarkan akan dilelong. Maknanya kalau kamu gagal bayar balik pinjaman itu, harta yang kamu cagarkan itu akan dilelong. So dia akan jual balik. Okay. So itu adalah pinjaman bercagar. Dan pinjaman bercagar ni biasanya ambil masa 30 tahun, dan cikgu rasa pinjaman inilah yang paling banyak memberi keuntungan kepada bank. Sebab biasanya kalau beli rumah atau beli tanah, loan dia bukan 10 tahun. Loan dia 30 tahun. 30 tahun tiap-tiap bulan. Bayangkanlah 30 tahun. Jadi memang pinjaman ini pinjaman bercagar yang tinggi. Okey. Kemudian kita lihat yang C, iaitu pinjaman kenderaan. Okey, pinjaman kenderaan iaitu kemudahan sewa beli. Dan kemudahan ini digunakan untuk membiayai pembelian kenderaan baru atau kenderaan terpakai ataupun second hand lah. Kalau kamu nak beli kereta, memang kena buat loan di bank, dan bank akan menawarkan pinjaman. Bank biasanya offer 90% harga kereta dan tempoh bayaran balik sehingga 9 tahun. Nampak tak? Jadi peminjam akan dikenakan faedah dan boleh membayar balik secara ansuran. Nampak tak? Kalau bank menawarkan pinjaman sehingga 90%, another 10% lagi cikgu. 10% itu duit kamu sendiri kena bayar. Contoh, macam kamu beli kereta yang berharga 100,000. Contoh kereta yang berharga 100,000. So kamu minta bank untuk berikan pinjaman 100,000. Bank tak akan bagi 100%, bank akan bagi 90% je. Bermakna bank akan bagi 90,000. Another 10,000, okay, kamu kena keluar duit kamu sendiri untuk bayar deposit kereta itu. Okay. Kemudian, okay, akan kamu kena bayar mungkin dalam tempoh sama ada 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun. Lagi panjang, okay, lagi murah kamu bayar bulan-bulan. Yes, betul. Tapi kadar faedah dia akan bertambah. Dia ikutkan gaji kita macam mana. Betul. Secara umumnya, kalau gaji kamu dalam 2,500 bulan, 2,500 bulan, kamu hanya layak untuk mendapat membeli kenderaan yang bulanan dia RM500. Kenderaan apa yang bulanan RM500? Seperti kereta Azia ke, kereta Azia lah, ataupun kereta terpakai, kereta second. Kalau yang baru Azia lah. Azia. Okay. Kalau gaji kamu 3,000 hingga 5,000, barulah kamu boleh belilah kereta seperti Myvi ke, macam tu. Lagi banyak gaji kamu, maka kenderaan yang kamu nak beli tu lagi
banyak choice dia lah. Dia ikut gaji juga. Yes. Dia ikut gaji. But in the end, bagi cikgu, jangan beli kereta mengikut gaji. Jangan. Dia satu trap. Sebab kalau katakan gaji kamu 10,000 gaji kamu 10,000 sebulan. Kamu kata, ush, boleh beli kereta BMW ni bulan-bulan 3,000. Kan? Is a trap. Okay? Sebab kamu kena ingat, pendapatan kamu bukan sepenuh masa akan jadi 10,000. Kena time-time COVID-19 ni, katakan time COVID, orang yang gaji 10,000 tiba-tiba hilang pekerjaan. Nak bayar kereta 3,000 tiba-tiba rasa sangat susah. Okay, sangat susah, bisikan syaitan ya. Jadi, fikir balik. Nak beli kereta untuk apa? Kalau beli kereta untuk kerja, Azia pun dah cukup dah. Kalau nak beli kereta untuk apa? Untuk balik kampung, Azia pun sampai. Ataupun Myvi pun sampai. Tak payah BMW semua, tak payah. Nampak tak? Jadi, fikir balik. Nak beli kenderaan tu untuk apa? Ya, betul. Mostly orang beli kereta mahal nak show off je. Betul. Tapi kamu bayangkan show off tu berapa lama? Fikir berapa lama? Kamu mula-mula bawa kereta baru. Oh, cakap dengan kawan. Aku pakai BMW. Oh, iyalah. Sekali je. Lepas seminggu, 2 minggu kamu datang lagi kan, pakai kereta yang sama, orang dah tak heran dah. Tu dah sampai dah tu. Dah sampai dah. Tengok kereta BMW kamu sampai dah. Lepas 5 tahun, kamu datang dengan kereta BMW. Tu je. So, berapa lama kamu nak show off? Okay. Berapa lama kamu nak dapatkan pujian itu? Sekali tu je. So, beli kenderaan untuk on purpose. Okay, untuk tujuan. Bukan untuk show off. Ingat yang itu. Okay. Bukan, ia untuk tujuan. Okay, macam cikgu sendiri, cikgu cukuplah dengan kenderaan apa? Cikgu pakai Azia warna kuning. Azia je. Tapi Azia tu punya hebat. Kan? Dah sampai Penang dah. Sampai Penang, daripada KL Penang 3 jam. KL Penang 3 jam. Dia punya laju. Suf. Kan? KL Penang 3 jam. Betul, betul Dina. 3 jam. Kan? KL Penang. Okay. So, laju, memang laju. So, cikgu rasa itu telah mencukupi. Buat apa kita nak beli kereta mahal lagi? So, ingat. Ingat tu ya. So, kalau bayar mahal, baik beli benda lain. Orang lain bayar duit kenderaan BMW 3,000 sebulan, cikgu bayar duit kereta Azia 500. Kalau ada 3,000 tu, ada 2,500 lagi. 2,500 buat apa? Baik belanja korang makan. Baik belanja korang pergi minum ke apa kan. Itu lagi faedah daripada bayar duit kereta je. Okay. Itulah. Okay. Cik. Okay. Baik. Betul kan Dina kan? Cikgu bersup sampai ke Penang kan. Dengan apa, dengan Azia je duit lebih 2,500. Baik belanja Dina bawa pergi makan ke minum ke. Betul Dina kan? Boleh lah cikgu belanja nasi kandak. Nasi kandak. Kita makan sambil bersandak hari ni ya. Bersandak makan. Okey. Okey. Baik. Kandak lah, bukan kandang. Aduh, telinga kau ni Syamir. Okey. Baik. Kandar, nasi kandar. Dipanggil kandak. Okey. Baik. Okey. Okey, kemudian kita telah lihat iaitu kita telah lihat pinjaman peribadi, kita telah lihat pinjaman bercagar, kita telah lihat juga pinjaman kenderaan, kemudahan sewa beli. Cukup habis 9 tahun kamu dapat bayar semua, bermakna kamu kenderaan itu telah menjadi milik kamu lah. Sebab itu dipanggil sewa beli. Sewa beli ya. Kemudian yang keempat iaitu pinjaman melalui kad kredit. So kamu membeli barang atau perkhidmatan secara kredit. Dan apa itu kredit? Kredit tu hutang. Kalau siapa yang ambil akaun, dia tahulah kredit tu hutang sebenarnya. So bank sebenarnya kad kredit tu, bank akan membuat bayaran bagi pihak pengeluar kad kredit. Dan seterusnya, bank akan
menuntut bayaran daripada pemilik kad kredit. Nampak tak? Dia macam ni. Okey, kamu ada kad kredit. Okey, daripada 1 hari bulan 7 hingga 31 bulan 7, kamu pun swipe. Nak beli apa? Swipe. Nak beli apa? Nah, kad, swipe. Beli apa? Swipe. Beli apa? Swipe. Bila cukup 31 Julai, kamu tengok balik, oh, perbelanjaan aku swipe sebulan ini adalah lebih kurang 3,000. 3,000 3,000. So the next month, pada 1 hari bulan tu nanti, akan datang bil. Bil akan datang daripada bank, dia kata apa? Okey, minta untuk bayar 3,000 ini, masukkan duit 3,000 ini ke dalam akaun bank. Akaun bank, bank pengeluar kad kredit tadi. Maknanya apa? Bank akan menuntut duit 3,000 itu daripada pemilik kad kredit tadi. So di situlah. Okey. Kalau tak nak lambat lagi, tak nak bayar lagi. Okey, nak bayar bulan depan pula. Yang ini nak bawa sekali. Boleh, tapi ada charge dia. Ada charge dia. Dia tak call tau. Edina, dia tak call, tapi dia kenakan charge. 1 hari lambat ada charge dia. 2 hari lambat ada charge dia. 3 hari lambat ada charge dia. Sebab tu kalau Dia katakan macam overdraft ke cikgu? dia macam kalau overdraft untuk akaun semasa, tapi yang ini tak. Ini memang kita kata sebagai loan yang dibenarkan oleh bank. Tapi bank bagi kad kredit ni dia bukan semua orang. Kalau contoh macam kamu kan, okey, kamu tak ada kad kredit, kamu ada kad ATM je. Aku nak pakai kad kredit lah. Kamu minta dengan bank. Bank akan tengok ada tak bank statement ataupun ada tak slip gaji. Dia tengok, okey, kamu bagi slip gaji, dia akan tengok slip gaji. Oh, gaji kamu adalah 3,000. 3,000 boleh lah. Boleh pakai kad kredit. Tapi limit sebulan 2,500 je. Okey? Dia bagi kad kat kamu. So dia luluskan. So kamu boleh swipe. Beli cukup bulan kamu bayar. Okey? Apa yang telah kamu belanjakan. Tetapi masalah orang-orang muda ni biasanya dia tak bayar on time. Lepas 1 bulan, okey, dia kata, dia try, boleh swipe lagi tak? Oh, boleh lagi rupanya. Oh, dia swipe lagi. Bulan kedua swipe lagi. Bulan pertama dah hutang 2,500. Bulan kedua swipe lagi. Bila swipe lagi kan, oh 2,500 juga. Cukup ujung bulan kedua kan. Dia ingatkan 5,000 je, 2,500, 5,000. Rupanya jadi 6,000. Mana datang 1,000? Rupa-rupanya 2,500 tadi, okey, kamu lambat bayar, dia ada charge dia hari-hari. Ada charge dia hari-hari, makin banyak. Lambat lagi bayar, akan naik lagi. Itu yang orang-orang muda ini, kebiasaannya orang yang baru grad, baru dapat kerja, bila dia pakai kad kredit, selalu, okey, di Malaysia direkodkan hampir 20% yang jatuh muflis. Muflis kerana apa? Berbelanja pakai kad kredit. Okey, berbelanja pakai kad kredit. Sebab itu cikgu sendiri betul, wallahi cikgu tak pernah ada kad kredit. Cikgu pakai kad debit je. Tengok dulu ada akaun berapa duit, berapa ringgit, okey, baru buat bayaran. So kad debit dia akan tolak terus daripada akaun duit kita. Ya betul. Bank senyum je lah kan. Betul, kalau kad debit lagi selamat. Kalau akaun kita tak ada duit, kita tak boleh swipe. Dah, duduk diam-diam. Tapi kalau akaun kita ada duit, kita boleh swipe, dia akan tolak duit kita. Okey. So tak ada charge. So tetapi kad kredit ni penting jugalah sebenarnya untuk orang-orang yang memerlukan duit pada setiap masa. Tapi bukan dalam bentuk cash. Dia selamatlah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, bayaran akan dibuat secara sepenuhnya atau secara ansuran, okey, setiap bulan oleh pemegang kad kredit, dan kadar faedah dikenakan ke atas jumlah yang belum diselesaikan. Nampak tak? Kalau kamu tak selesaikan lagi, amount itu ada interest. Ada interest. Jadi sebab itu hati-hati. Pakailah kad debit, jangan pakai kad kredit. Pakai kad kredit takut nanti kamu muflis. So pakai kad debit, okey, tak ada masalah. Cuma kad kredit ni kalau kamu nak pakai juga boleh, tapi bayar on time. Bayar mesti on time. Jangan bayar tertunda-tunda, jangan.
Itu kelebihan dan kelemahan kad kredit ya. Kad kredit. Okey. So itu produk-produk pinjaman yang disediakan oleh bank, dan satu lagi iaitu bank perdagangan telah menawarkan diskaun bil pertukaran. Ini bil pertukaran ini adalah antara company dengan company. Sebagai contoh bil pertukaran itu apa? Ialah perjanjian yang dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Penghutang kepada pemberi hutang, dan bank akan membeli bil pertukaran pada harga yang lebih rendah daripada harga muka, dan apabila pemberi hutang memerlukan wang sebelum bil pertukaran matang, maka pemberi hutang boleh mendapatkan pinjaman daripada bank perdagangan. So bank akan memberikan pinjaman kepada pemberi hutang dengan mendiskaunkan bil pertukaran tersebut. So jumlah diskaun ke atas bil pertukaran merupakan kadar faedah yang dikenakan. Okey, mungkin ramai yang tak faham sebenarnya diskaun bil pertukaran. Okey, dia macam ni. Okey. Biasanya penghutang dengan pemberi hutang ni adalah sebenarnya dikatakan sebagai syarikat dengan syarikat. Okey, biasanya company dengan company lah. Okey. Sebagai contoh okey, katakanlah okey, cikgu adalah company. Okey. Company yang dikatakan sebagai company supply barang. Okey. Dan kamu adalah orang yang membeli barang-barang daripada cikgu. Okey, membeli barang-barang daripada cikgu, okey, barang-barang yang supply. Okey. So, tapi kamu beli barang tu, okey, bukan by cash, tapi by hutang. Hutang dulu ya cikgu barang ni. Okey, boleh. So cikgu adalah pemberi hutang dan kamu adalah penghutang. So cikgu akan keluarkan satu invoice. Invoice menyatakan bahawa barang ini telah cikgu berikan kepada kamu, dan kamu akan bayar dalam tempoh, katakan dalam tempoh 30 hari, kamu kena bayar, jumlah dia adalah 5,000. Okey, 5,000 jumlahnya 5,000. So cikgu pun bagi pada kamu. Okey. So kamu kata, dalam 30 hari, okey cikgu. Dalam 30 hari ni, okey, saya akan bayar hutang ini cikgu hutang barang-barang ni. Okey cikgu. Okey. Baik. Kemudian katakanlah hari ke-15 dengan invoice itu, cikgu ada salinan invoice tu. Invoice tu cikgu rasa, alamak, aku perlukan duit lah sekarang ni. Berapa ribu? 3,000 lah. Ataupun 4,000. Aku perlukan duit 4,000 lah. Macam mana ni? Jadi cikgu ambil invoice itu, cikgu pergi kepada bank. Cikgu pergi pada bank, cikgu cakap apa? Bahawa sebenarnya saya perlukan loan sebanyak 4,000 sebab saya nak run. Nak run bisnes saya. So saya ada bil ini. Bil ini adalah bil orang yang hutang dengan saya 5,000. Jadi bank tengok kan. Boleh? Kami boleh bagi pinjaman berapa nak saya nak, kalau saya ini 5,000, bil ni 5,000, kalau saya nak 5,000 juga boleh? Tak boleh. Tak boleh. Iaitu bank akan kata apa tahu? Cikgu mesti diskaunkan bil pertukaran ini. Diskaunkan bil ini. Kena beri diskaun sebab kami bank bagi loan ni. Kami pun nak untung. Jadi cikgu kata apa? Okeylah. Macam inilah. Bank, cikgu nak 4,000 je. 4,000 je. Bil ni 5,000 kan? Cikgu nak 4,000 je. Nanti bila orang tu bayar, orang tu bukan bayar pada cikgu. Orang tu akan bayar pada bank. Sebab bil tu sekarang cikgu dah bagi pada bank. Invoice tu cikgu bagi pada bank. Jadi invoice tu cikgu dah bagi pada bank. So bila dah bagi pada bank, 5,000 jadi cikgu dapatlah cash 4,000. Cikgu dapat cash 4,000 daripada bank. Sekarang orang yang hutang tadi tu, dia kena bayar pada bank 5,000 juga. Dia bayar 5,000. Dia bayar 5,000. So bank buat untung 1,000. Cikgu dapat cash
4,000 je. Sepatutnya 5,000. Tapi sebab cikgu nak cepat, kan, cikgu dapat 4,000. Yes, betul. Maknanya hutang dia dengan cikgu akan jadi hutang dia dengan bank. Nampak tak? Sebab bank dah bayarkan separuh pada cikgu. So, itu aktiviti apa? Mendiskaunkan bil pertukaran tadi. Okay. So, diskaun itu, sebab tu jumlah diskaun ke atas bil pertukaran iaitu RM1,000 yang diskaun tu kan, itulah kadar faedah yang dikenakan, okay, oleh bank kepada cikgu. So, cikgu terpaksa setuju. Sebab apa? Cikgu nak duit cash cepat. Saya nak RM5,000. Bil ni RM5,000. Saya nak RM5,000. Tak boleh. Bank kata tak boleh. Tak boleh. Kami nak untung apa? Nampak tak? Jadi, bank kata macam ni lah. Kan? Kami akan diskaunkan bil ini. Iaitu, kami akan berikan pada cikgu, okay, RM4,000. So, RM1,000 nanti, okay, bila diorang bayar, amount RM5,000 tu, RM5,000 tu semua milik bank. Mau tak mau, terpaksa terima. Okey lah. Terima kasih. Nampak tak? So, itu kalau di kalangan peniaga-peniaga, memang itu selalu berlaku. Mendiskaunkan bil pertukaran. Nampak tak? Okey, boleh faham tak mendiskaunkan bil pertukaran ini? Okey. Macam asyik berlaku, ya. Macam asyik berlaku. Itu amount kecil-kecil RM5,000, Syamir. Bayangkan kalau company besar-besar. Company besar-besar yang main juta-jutanya. Okey. 1 juta, yang 5 juta, 10 juta. Dia punya diskaun. Dia punya diskaun ribu. Kan? Beribu. Cikgu pernah kena. Cikgu tahulah. Kan? Cikgu pernah kena diskaun. Okey, amount tu sebenarnya RM55,000. Okey, tetapi dia bayar berapa? Dia bayar sampai RM48,000. RM7,000 dia ambil. RM7,000 dia ambil. Tapi sebab apa? Dia bayar pada cikgu RM47,000 lah, kan? RM47,000. So yang penghutang tu tadi akan bayar pada bank RM55,000. Cikgu dapat RM47 je. Tapi nak buat macam mana? Cikgu nak perlukan cash. RM7,000. Okey. Tukar macam tu je, RM7,000 je. Dapat. So itu mendiskaunkan bil pertukaran. Sedap bank. Betul. So sebab itu bank macam dia kena faedah ke? Ya, dia kenakan faedah pada kita lah. Kalau lambat tak? Dia tak lambat. Okey, dia maknanya amount tu, amount yang berselisih tu kan, antara RM55,000 dengan RM47,000 tu, amount itulah faedahnya. Faedah keuntungan bagi bank. Itu maksud mendiskaunkan bil pertukaran, iaitu mendiskaunkan invoice yang kita ada. Invoice yang kita ada. So invoice itu adalah satu aset sebenarnya, ya. Satu aset sebenarnya. Jadi itulah aktiviti bank. Hebat bank dia. Okey, bagus soalan Samuel. Okey. Okey. Cikgu, kalau loan dari bank tak boleh bayar, bank akan buat apa? Okey. Banyak cara. Pertama, okey, kalau katakan pinjaman bercagar, cagaran yang kamu berikan pada bank akan dilelong. Okey, akan dijual, dilelong, dan pendapatan daripada lelong tu akan menjadi milik bank. Itu kalau kamu tak dapat bayar. Itu kalau katakan tak ada. Okey. Itu kalau tak dapat bayar secara rumah lah. Kalau kenderaan, kamu tak dapat bayar loan kenderaan, kenderaan itu akan ditarik. Okey, ditarik balik. Maknanya bank akan hantar orang untuk ambil kereta kamu dan kemudian simpan di satu tempat sehingga kamu settle bayarkan tunggakan itu. Yes. Okey. Contohnya kalau kamu tak bayar 3 bulan ataupun 6 bulan, okey, akan ada kamu tengah nak masuk kereta je, tiba-tiba ada orang datang. Cik, minta maaf cik, minta kunci ya. Kereta cik dah tak bayar lah 6 bulan. So bank ini, kereta ni kena tarik. Nampak tak? So kereta itu akan dibawa ke tempat simpanan untuk apa? Kamu bayar.
Tak settle, duit tu kereta tu simpan kat situ. Tak boleh juga bayar, kereta tu akan dilelong. Kereta itu akan dilelong dan nama kamu akan blacklist. Blacklist ni maknanya apa? Kamu tak boleh pinjam lagi dah. Betul. Kalau yang sampai muflis tu sebenarnya bila terlalu banyak hutang tu lebih daripada 10,000, 20,000 apa semua kan, tak bayar-bayar, so bank akan bawa benda ni ke mahkamah. So mahkamah tengok pula kemampuan kamu boleh bayar ke tak boleh bayar. Tak boleh bayar juga, maka mahkamah isytiharkan kamu bankrupt ataupun muflis. Bila muflis, kamu tak boleh buat sebarang loan. Sebarang loan tak boleh buat dan akaun kamu kena freeze, dan kalau ada duit masuk dalam akaun kamu, duit itu akan dipotong untuk bayar loan yang tertunggak lama tu. Itu kita kata kelemahan dan yes. Jadi kalau cash dia tak kesan. Sebenarnya kat Malaysia ramai orang muflis tau. So cara dia buat bila dia dapat duit, dia buat apa tahu? Sama ada dia minta cash ataupun yang kedua, dia akan suruh duit itu transfer kepada akaun orang yang dia percaya. Seperti akaun isteri dia ke, akaun anak dia ke, ataupun akaun kawan dia ke, atau akaun adik-beradik dia ke. Yes, itu. Kan? Betul. Itu terjadi juga sekarang ni. Ramai orang yang tiba-tiba buka akaun kedua. Sebab akaun yang pertama dia ada potongan automatik. Potongan kereta, potongan rumah automatik. Tapi bila dia tahu, alamak, aku punya income tak cukup bulan ni ya. So dia akan cepat-cepat buka akaun kedua. Duit tu transfer ke sini pula. So bila orang bank nak potong kat sini, tak ada duit. Stuck. Tak ada duit mana ni? Tak ada duit. So dia dapat jaga duit dia kat sini, kat akaun yang kedua. Nampak tak? Orang sekarang nak selamatkan diri. Ini semua kerana apa? Kerana suka bermain dengan hutang. Kata kuncinya apa? Hutang. Betul. Kena usahakan bayar balik hutang. Betul. Sebab itu, cikgu pesan pada pelajar-pelajar cikgu yang dah masuk kelas ekonomi ni, sila kalau boleh jauhkan diri daripada hutang. Biar susah tak apa. Tapi jangan berhutang. Seandainya terpaksa berhutang, berhutanglah dengan amount yang kecil dan bayarlah sesegera mungkin, secepat mungkin. Contoh, macam kalau katakan kamu beli kenderaan tu sampai perlu 9 tahun. Kamu bayar, jangan tunggu 9 tahun, kamu ikut je, jangan. Cuba bayar double. Setiap bulan bayar double supaya apa? Memang perjanjian 9 tahun. Tapi rupanya kamu boleh settle dalam tempoh 7 tahun ataupun 6 tahun. So, kamu tak ada dikenakan interest yang banyak lagi. Selesai cepat. So, itu cara dia. Kalau boleh jangan berhutang. Kamu tahu, tengok orang yang ada kereta 2-3 biji kereta. Ada 2-3 rumah. Hebat. Aku hebat 2-3 rumah pun semua. Dia tak sedar semua ni loan. Bila tutup tahun sekarang kan, tak ada orang tak ada kerja. Nak bayar semua ni macam mana? Demam. Pening. Nak jual, tak ada orang nak beli. Zaman sekarang mana ada orang nak beli kereta? Semua orang simpan duit. 3 kereta masih lagi atas nama kamu. Nak jual, memang tak ada orang nak beli. Rumah, 3 biji rumah. Rumah bukan boleh jual hari ni advertise, besok ada orang beli. Tak ada. Rumah kadang-kadang sampai 2-3 tahun baru jual satu. Ya, Idina, itulah akibat sebenar. Kenapa banyak orang bunuh diri? Sebab tak tahan. Hutang. Sebab itu, elakkan diri daripada hutang. Tekanan hutang ni boleh menyebabkan orang gila. Kerajaan nak bantu macam mana? Nak bantu bagi duit. Kerajaan nak bantu macam mana?
Tak boleh. Itu prosedur. Prosedur. Sebab kata orang apa tahu? Kerajaan pun hutang. Kerajaan pun hutang. Orang cakap apa? Okay? Orang cakap, sebab itu orang cakap apa tahu? Engkau berani buat, kau berani tanggung. Berani buat hutang, beranilah tanggung hutang. So sebelum berhutang, berfikir dulu. Patutkah aku tak patut hutang ni? Yes. Fikir dulu. Jangan main sedap. Sebab kita ni selalu suka niat apa tahu? Show off. Kalau aku beli kereta mewah ni, kan, kereta BMW ni, barulah aku lalu depan rumah awet aku ni, mesti dia tengok. Kita suka show off. Itu masalah hati. Suka show off. Buangkan sifat tu. Buangkan sifat tu. Sebab kita ni suka, suka menunjuk untuk apa? Untuk memikat. Suka menunjuk untuk memikat. Itu problem dia. Kan? Sebab kan, mental sebagai apa tahu? Sebagai buaya, iaitu sebagai orang yang menangkap. Macam inilah. Sebab naluri manusia kan, dia nak rasa menyayangi dan nak rasa disayangi. So nak rasa menyayangi, disayangi tu dia nak dengan orang yang dia pilih. So nak dengan orang yang dia pilih tu dia mesti tunjukkan dia bagus, dia kaya, dia kena tunjukkan dia pakai kereta mewah. Okay. Cikgu bagi pesanan satu yang cikgu gunakan dah lama. Okay. Yes, fitrah manusia. Macam ni. Tak salah untuk kamu, ini censored ni. Bahaya, tak boleh. Okay, censored ni. Okay, tak boleh record ni.